Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini bersama saya dalam Kisah Inspirasi Sukses bersama Puan Ida Rafidah Haji Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi berkongsi cerita hari ini dalam Kisah Inspirasi Sukses. Kita tahu macam mana cabaran menjaga dua orang anak istimewa ini. Cabaran ya, kalau kita bercakap tentang cabaran ni, semua orang mempunyai cabaran yang sendiri ya. So kalau ikut Kak Ida sendiri, dia adalah hadiah sebenarnya. Okay, keistimewaan yang mempunyai anak, dua orang anak istimewa. Tak susah mana pun sebenarnya. Basically satu, of course, yang paling penting kita dah redha. Redha apa yang Allah bagi kita tu adalah yang terbaik untuk kita. Memang merupakan hikmah. Tengok ngantuk dah dia. So basically cabaran tu bagi Kak Ida, anak-anak istimewa ni bukanlah orang kata cabaran yang sangat hebat, sebab ramai sangat parents kat luar sana mempunyai cabaran yang lebih hebat daripada Kak Ida sendiri. Dan Kak Ida rasa kedua-dua anak-anak istimewa Down Syndrome ni memang sebenarnya satu hadiah yang istimewa untuk hidup Kak Ida lah. Okay. So basically tak teruk mana pun, sebab yang paling penting nombor satu Kak Ida cakap tadi, redha. Okay, lepas tu kita just macam kata go with the flow. Go with the flow. Okay, kita go with the flow je. Kita go with the flow. Orang kata live the daily life tu macam biasa. Setiap hari tempuh je. Ada macam jalan terus lah. Jalan terus. Orang kata of course ada ups and down. Okay, kena liku-liku tu ada. Tapi tak susah mana, sebab kita orang cakap kena stay positif lah. Kena ada positif mental. Okay, positif orang kata dari setiap tindakan kita. Maknanya minda yang positif. Okay, tindakan yang positif. So everything akan jadi turns out positif. Alhamdulillah. So lagi satu, pengurusan masa lah. I am so blessed actually sebenarnya. Amat bertuah kerana saya mempunyai anak saya 8 orang ya. Yang sangat memahami, okay, suami yang sangat memahami dan memberi sokongan padu orang cakap. So anak-anak yang orang kata menolong, membantu, menjaga adik-adik, tengok-tengokkan adik dia, dan juga saya juga bertuah mempunyai dua orang domestic helper lah. Macam mana dengan rutin harian mereka? Rutin harian, kalau dulu Aimi dengan Alisa memang kita masukkan dekat PPKI lah. Okey, kata untuk pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana. Kalau bagaimanapun both of them dah lepas darjah 6 dah. Dan Alisa kat sini dia orang kata jadi pelajar yang break record, di mana pelajar yang paling lama duduk kat PPKI. Sampai rasanya daripada dia 7 tahun sampai dia 14 tahun, maksud 15 tahun baru habis. So ni dia paling senior dekat PPKI. Rutin harian diorang kalau dulu memang ada sekolah lah, tapi sekarang bila sekolah menengah, saya sebagai seorang ibu, kami berdua lah dengan ayah dia, dengan abah dia, memang dah orang kata sebulat suara untuk mereka ni tidak dimasukkan ke sekolah menengah. Kami mempunyai orang kata alasan tersendirilah. Alasan tersendiri di mana sebab buat pengetahuan semua, walaupun mereka ni anak-anak Down Syndrome, mereka juga ada datang haid, datang bulan. Mereka juga ada nafsu sebenarnya. So jadi kami tahu kami tidak mampu untuk memantau mereka di sekolah. Di sekolah menengah lebih cabaran lebih hebat lah. Kalau sekolah rendah tu semua budak-budak. Kalau sekolah menengah banyak orang kata remaja-remaja kan, yang kita pun takut macam anak-anak ni dia tidak faham apa orang kata batasan pergaulan di antara perempuan dan lelaki. Jadi kami sebulat suara orang kata biar diorang ni kiranya homeschooling sahaja. So kami sediakan mereka macam
pergi memancing pula tu, bapaknya suka mancing, pergi orang kata swimming class actually untuk diorang punya apa, life skill. Swimming. So kita memang tengah cari sekarang kelas-kelas memasak, kelas-kelas menjahit. Lagi satu memang sebab Alisa ni dia pandai urut kan, Alisa kan? Alisa ni tengok tangan dia, dia pandai urut. So Alisa suka mengurut. So mungkin nak masukkan dia dekat kelas mengurut lah. Sebab macam Aimi kat sini dia suka melaram. Dia suka cantik-cantik, pakai makeup. So apa yang dia minat, kita akan cuba ketengahkan lah. Walaupun diorang istimewa, tak semestinya diorang kena ikut cakap kita. Kita pun kena tengok apakah minat diorang. Aimi dengan Alisa memang sangat rapat. Diorang akan bermain berdua, suka melukis, mewarna, semua bersama-sama. So alhamdulillah so far memang okey lah. Diorang sekarang ni makin membesar. Ada tak kadang boleh menimbulkan rasa stres pada diri Kak Ida sendirilah? Okey. Kalau nak dikatakan tentang stres, semua orang stres. Setiap anak pun kadang-kadang adalah stres kan ibu bapa dia, tak semestinya anak-anak istimewa kan. Tapi memang sebenarnya bila mereka meningkat remaja, memang ada dia punya orang kata cabaran tersendirilah. Stres tu kadang-kadang biasalah kan. Tapi kita cuba untuk orang kata tangani kita punya stres ni dengan cara yang orang kata hopefully efektif lah, berkesan lah. Kalau macam diorang ni, macam orang kata kena, of course sabar tu sangat penting. Kesabaran tu memang sangat penting. Dan kena bukanlah ikut semata-mata ikut cakap mereka saja. Okay, ada yang kita orang kata give in jugalah, tapi ada ketikanya yang memang kita kena tegas. So itu memang orang kata perlulah. Maknanya setiap anak walaupun dia istimewa pun, kita kena ajar dia tentang disiplin juga, supaya dia orang kata behave well, tak adalah macam orang kata melompat sana, pukul orang kan. So kita kena jagalah benda tu. Untuk semua ibu bapa kat luar sana, yang mempunyai anak-anak istimewa yang dianugerahkan, mereka ni adalah sebenarnya satu anugerah. Parents yang bertuah sebenarnya, kerana dianugerahkan orang kata macam Puan Yati cakap tadi, anak-anak istimewa, anak-anak syurga. Okay, walaupun memang di dunia ni mungkin ada dugaan dia kan. Sebab itulah untuk semua ibu bapa kat luar sana yang ada orang kata anak-anak istimewa kan. Saya tengok ramai macam ada anak istimewa autism sampai berapa orang kan. Kita bersabar sahaja sebab insya-Allah kita punya ganjaran memang sangat hebat. Kita patutnya bersyukur apa yang Allah anugerahkan kat kita. Harapan Kak Ida untuk anak-anak istimewa Kak Ida, ni Aimi, senyum sikit ni. Aimi, Alisa. Okey. Harapan Kak Ida sebenarnya sebagai seorang ibu, kita rasa macam takut juga kalau macam kita pergi dulu. Sebenarnya kami sebagai ibu bapa takut kalau kami pergi dulu daripada anak-anak istimewa kami lah. Okay, kami sebenarnya kami kadang-kadang rasa biarlah mereka pergi dulu supaya kami tahu kami ada di samping mereka. Maknanya kita takut kalau macam adik-beradik ataupun makcik-pakcik tak boleh nak jaga anak-anak istimewa kami sebagaimana kami jaga. So memang kadang-kadang tu orang kata orang kata dalam hati tu pasti ada yang cakap, ya Allah biarlah Allah ambilnya mereka dulu supaya kita berada dengan diorang sampai orang kata mereka tak ada dalam dunia ni. Sebab kita takut mungkin anak-anak kita yang lain ada tanggungjawab tersendiri, so rasa macam takut juga untuk tinggalkan mereka kan. Tapi macam Kak Ida cakap tu terang, kami memang dah sediakan rumah-rumah untuk anak-anak kami yang istimewa terutamanya. Okay, sebab kami yakin macam anak-anak yang normal diorang boleh mencari rezeki sendiri, tapi macam anak-anak istimewa kami ni dia tak boleh bekerja. So kita memang sebagai ibu bapa, kalau orang kata ada rezeki, kita kerjalah kuat-kuat demi mereka. Kalau apa-apa jadi pada kami, memang hibah kepada mereka lah. Hibah kepada mereka. Dan sebenarnya Kak Ida letak siapa yang menjaga adik dia. Katalah kalau kita dipanggil dulu kan, kita tak ada dulu, memang siapa yang jaga itulah kita wasiatkan yang dapat orang kata keluarkan duit tu. Alisa alhamdulillah
sihat, tak pernah masuk ward. Aimi pun ada masuk ward pun untuk gigi sahaja. Sebab dia takut kan Tak nak takut pergi lah. gosok gigi. Macam Alisa pandai. Dia gigi dia okey. Aimi dia takut. So bila nak Aimi terpaksa hantar kena masuk untuk anukan gigi, kena abuse. So sangat berbeza. Ni gigi Alisa cantik je, tengok senyum-senyum.